Alright, so salam sejahtera semua. Seperti yang dikatakan tadi, nama saya Clarence dan terima kasih kepada Tuan Rahimi kerana menjemput saya untuk berkongsi serba sedikit yang saya tahu mengenai matlamat pembangunan mampan. Alright, so pada hari ini sharing saya akan dibahagikan kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah matlamat pembangunan mampan SDGs. Yang kedua adalah hubung kait pengangkap dengan matlamat pembangunan mampan. Dan yang ketiga adalah pendidikan untuk pembangunan mampan atau dalam bahasa Inggerisnya Education for Sustainable Development, ESD. Alright. So mula-mula sekali saya ingin buat sedikit interaction. Alright. Saya ingin bertanya kepada audience. Alright. Pada pendapat anda, apakah 3 perkara yang diperlukan untuk menjadikan dunia pada hari ini lebih baik? Alright. Sebab dalam dunia sekarang ni yang selalu berubah, alright, dan dinamik, saya ingin anda berkongsi pendapat anda mengenai 3 perkara yang diperlukan untuk menjadikan dunia pada hari ini lebih baik, alright. Dan saya ingin anda berjawab melalui apps Mentimeter, alright. So hanya perlu tunggu sebentar. Alright. Sila layari www.menti.com dan masukkan kod 772370 dan sila berkongsi jawapan anda. 3 perkara yang anda rasa diperlukan untuk menjadikan dunia pada hari ini lebih baik. Dan tolong pastikan jawapan anda dalam 1 perkataan sahaja. Alright? 1 perkataan sahaja. Mungkin pada pendapat anda rasakan bahawa dunia pada hari ini memerlukan lebih keamanan, keseimbangan dan sebagainya. Kongsikan pendapat anda. 1 perkataan sudah cukup. 3 jawapan tapi setiap jawapan dia 1 perkataan lah. www.menti.com. Kodnya 772370. Alright, masih menunggu jawapan tapi tidak mengapa, take your time. Tiada jawapan yang betul, tiada jawapan yang salah, alright. Just share what you feel, apa yang anda rasakan, yang diperlukan. Jika ada masalah boleh type dekat chat lah. Alright, sudah ada yang pertama, alright. Keseimbangan, kesejahteraan, keharmonian, alright. Bagaimana dengan peserta yang lain? Pardon? Kalau tak okey boleh type dekat chat ya. Saya akan cuba membantu anda. Cuba bayangkan situasi dunia pada hari ini, apa yang anda rasakan kurang ataupun tidak cukup ataupun tidak patut berlaku, dan cuba tukarkannya kepada apa yang sepatutnya ada ataupun yang sepatutnya perlu, alright, untuk menjadikan dunia pada hari ini lebih baik. Setakat ni hanya ada seorang saja yang jawab, alright. Bagaimana dengan yang lain? Alright, kita ada kebahagiaan. Alright, kebahagiaan. Kita akan memberi ruang untuk 3-4 lagi perkataan. Right, kita ada keamanan, kestabilan, kita ada kebahagiaan. Alright, kebahagiaan ramai yang tulis. Kita ada keseimbangan, keadilan. Alright. Alright. So saya tak akan menggunakan terlalu banyak masa, tapi setakat ni hanya ada 4. Saya akan memberi ruang untuk 1-2 orang lagi lah. Oh, tu dia. Okey, kita ada kebaikan.
Okay. Ramai yang tulis keharmonian dengan kebahagiaan. Ada yang tulis keprihatinan. Alright. Okay, thank you. So I'll go back to my slides. Okay. Alright. So berdasarkan perkataan-perkataan tersebut, alright, kita nampak bahawa dunia ini kekurangan beberapa perkara yang diperlukan untuk menjadikan dunia pada hari ini lebih baik. Dan itulah antara perkara-perkara yang cuba diterapkan ataupun cuba dicapai melalui 17 matlamat pembangunan mampan. Tapi sebelum kita ke arah memperkenalkan 17 matlamat pembangunan mampan, kita perlu faham apa itu konsep pembangunan mampan itu sendiri. Alright. So, apakah itu pembangunan mampan? Pembangunan mampan bermaksud amalan hidup yang memenuhi keperluan generasi kini, iaitu pada hari ini, tanpa memberi kesan kepada keupayaan generasi masa depan. Alright. Sebagai contohnya, apa yang kita lakukan pada hari ini? Pekerjaan kita, apa yang kita beli, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan dalam rutin seharian kita. Adakah kita mampu melakukannya, membelinya, alright, menggunakannya sepanjang masa ataupun untuk selama-lamanya, ataupun apa yang kita buat pada hari ini akan menjejaskan generasi masa depan. Okay? Sebagai contoh, sekiranya kita menggunakan contohnya petroleum, alright, ataupun sumber asli pada hari ini, tentunya dia akan memberi kesan kepada generasi masa depan kerana sumber-sumber ini akan habis dan ini akan memberi kesan kepada generasi masa depan yang memerlukan sumber-sumber ini. Ataupun contohnya pemburuan contohnya. Sebenarnya kesan itu dah nampak hari ini. Ada banyak spesies haiwan yang telah pupus dan kita tidak mendapat peluang untuk melihatnya kerana mungkin aktiviti manusia pada generasi lepas dan ia memberi kesan kepada generasi kami pada hari ini. So itulah sebenarnya konsep pembangunan mampan, iaitu pembangunan yang stabil dan mampan, okay, yang mampu berterusan dan memenuhi kehendak kita pada hari ini tanpa menjejaskan potensi ataupun menjejaskan matlamat generasi masa depan. Okay, itulah sebenarnya konsep pembangunan mampan. Dan pembangunan mampan sebenarnya ada 3 konsep besar, tapi saya akan menerangkannya selepas ini. Okay, so sekarang saya akan menunjukkan satu video mengenai 17 matlamat pembangunan mampan. Alright. So jika tak dapat dengar audio, just tell me in the chat. Okay. Alright. So, ini merupakan 17 matlamat pembangunan mampan yang telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun United Nations pada tahun 2015, alright, melalui 2030 Agenda for Sustainable Development. Okay, dokumen besarnya adalah 2030 Agenda for Sustainable Development dan 17 matlamat ini yang merupakan fokus melalui agenda tersebut yang akan berterusan sehinggalah 2030. Alright, dan sekarang saya akan menerangkan secara kasar
mengenai setiap daripada 17 matlamat ini, tetapi saya tidak akan mendalaminya hanya secara kasar kerana saya pasti bahawa jika anda lebih maklumat mengenai 17 matlamat ini, dia sebenarnya boleh dicari di atas di online, di internet dan sebagainya, dan saya ingin memberi ruang untuk fokus yang lain. Alright, dan sebenarnya daripada nama-nama matlamat ini sebenarnya sudah agak jelas apa fokus setiap matlamatnya. Alright, so SDG yang pertama, no poverty, yang menerangkan mengenai memperjuangkan hak untuk akses kepada perlindungan sosial dan perkhidmatan asas, contohnya seperti makanan, minuman, pendidikan dan sebagainya. Alright, so itu merupakan fokus besarnya. SDG yang kedua, zero hunger, iaitu kelaparan sifar, adalah mengenai saya suka menggunakan the phrase matlamat ini sebenarnya mengenai orang yang mempunyai banyak makanan tetapi membazirkannya, dan orang yang kekurangan makanan tetapi tidak mendapatkannya. So ini merupakan serba sedikit mengenai SDG nombor 2. Okay. SDG yang ketiga, good health and well-being, adalah mengenai kesihatan secara menyeluruh. Okay. Contohnya ibu bersalin, kesihatan kanak-kanak, penyakit berbahaya, vektor bukan vektor, dan juga ketagihan seperti penagihan dadah, merokok dan sebagainya. Okay. SDG yang keempat, quality education, adalah mengenai hak sama rata kepada pendidikan serta cara meningkatkan kualiti pendidikan. Kerana seperti yang kita tahu pada abad ke-21 ini, kita sedang menyediakan generasi ini untuk dibekalkan dengan kemahiran untuk mendapatkan pekerjaan yang sebenarnya belum ada lagi pada hari ini. Dan untuk memenuhi matlamat tersebut, kita perlu meningkatkan kualiti pendidikan pada hari ini. So itu merupakan fokus asas untuk SDG nombor 4 ini. Alright, SDG yang kelima, gender equality, adalah mengenai mengiktiraf dan menghargai tugas serta kepentingan golongan wanita. Dan antara key point SDG kelima ini adalah untuk memberi kesedaran bahawa kesamarataan jantina sebenarnya terletak pada tanggungjawab kedua-duanya, lelaki dan perempuan, bukan perempuan sahaja. Alright, so itu merupakan fokus SDG nombor 5. Bagi SDG nombor 6, clean water and sanitation, adalah untuk memberi pendidikan dan akses kepada pengurusan air dan sanitasi. Alright, pencemaran air dan sebagainya. SDG yang ketujuh, affordable and clean energy, adalah untuk memberi akses kepada tenaga yang bersih dan boleh dipercayai. Apa yang dimaksudkan dengan boleh dipercayai? Iaitu sumber yang alternatif. Okay? Tenaga solar, tenaga angin, air dan sebagainya. Alright? Kerana sumber-sumber ini adalah sumber yang boleh diperbaharui. Okay? Dan dia akan kekal, okay, untuk sepanjang masa. Alright? Seperti yang saya katakan tadi, konsep pembangunan mampan. Okay. SDG nombor 8, decent work and economic growth, adalah mengenai akses kepada pekerjaan yang selamat, dibayar secara adil, stabil dan memuaskan hati. Okay. SDG yang ke-9, industry, innovation and infrastructure, adalah mengenai pembangunan yang inklusif dan mampan, okay, untuk semua. Okay, bagaimana kita menggunakan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan perindustrian secara inklusif dan mampan. Okay, itu merupakan fokus SDG nombor 9. Seterusnya, SDG nombor 10, reduce inequalities. Okay, antara fokus besar matlamat pembangunan mampan adalah untuk menyediakan masyarakat yang inklusif. Okay, dan SDG nombor 10 ni sangat penting kerana ia mengenai hak manusia untuk mendapatkan perkhidmatan tanpa mengira bangsa, agama, jantina dan keupayaan. Alright. SDG nombor 11, Sustainable Cities and Communities, adalah mengenai komuniti yang inklusif, selamat dan mampan. Okay, dari segi keselamatan, dari segi tenaga di rumah, keperluan rumah dan sebagainya. Okay. SDG nombor 12, Responsible Consumption and Production. Ini merupakan antara matlamat yang sangat penting untuk pembangunan mampan. Kerana seperti yang kita tahu pada hari ini, setiap apa yang kita lakukan, kita akan mempunyai perkara yang kita perlu gunakan dan kita juga akan ada perkara yang kita hasilkan. So kita perlu cari titik tengah di antara benda yang kita ambil dan guna dan juga benda yang kita lepaskan atau yang menjadi sisa.
Alright. Seterusnya, SDG nombor 13, Climate Action. Saya rasa ini sangat jelas, iaitu mengenai perubahan iklim dan akibat tindakan manusia dan cara menguruskan perubahan iklim tersebut. Okay. Seterusnya, SDG nombor 14, Life Below Water. Seperti yang kita tahu, 71% daripada bumi ini adalah air. Dan matlamat ini adalah memfokuskan kepada ekosistem, air, industri perikanan dan kerjasama saintifik untuk air itu sendiri. SDG nombor 15, Life on Land, juga saya rasa sangat jelas adalah mengenai pemeliharaan dan pemeliharaan flora dan fauna dan juga biodiversity. Alright. SDG nombor 16, Peace, Justice and Strong Institution. Nanti saya akan jelaskan bahawa SDG nombor 16 ini sebenarnya sangat penting. Okay, kerana ia menjamin keamanan di dunia ini melalui undang-undang dan institusi kerajaan. Alright. Dan SDG nombor 17 iaitu antara matlamat yang paling penting sekali, iaitu Partnership for the Goals. Kerana untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, kita tidak boleh bergantung kepada satu pihak saja, tetapi pelbagai kerjasama yang padu dan kukuh perlu dijalin. Alright. So ini merupakan serba sedikit mengenai 17 matlamat pembangunan mampan. Okay, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak akan masuk mendalam kerana jika anda berminat, anda boleh membuat bacaan anda sendiri. Alright. Okay, next. Ini merupakan perkara yang saya ingin lebih fokuskan pada sharing saya pada hari ini, iaitu mengenai SDGs dan technicalities-nya. Alright. So SDGs, dia ada 4 ciri yang sangat penting. Okay. Seperti yang kita tahu, matlamat pembangunan mampan diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2015. Dan antara ciri matlamat pembangunan mampan yang paling penting adalah global. Kenapa yang perlu global? Kerana 17 matlamat ini perlu dihubungkan ataupun boleh dilaksanakan oleh kesemua negara ataupun in this case, semua negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Alright. Dan sebenarnya bukan sahaja negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tetapi semua negara di dunia ini boleh mengaplikasikan ataupun cuba ke arah mencapai 17 matlamat pembangunan mampan. Yang kedua, transformatif. Okay. Seperti yang kita tahu, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, kita perlu mengubah cara hidup ataupun amalan hidup kita secara seharian. Dan antara ciri penting 17 matlamat pembangunan mampan ini adalah ia sangat berorientasikan aktiviti, okay, ataupun tindakan. It's very action oriented. Okay, dan inilah yang dimaksudkan dengan transformatif, iaitu untuk mengubah cara hidup kita untuk mampu melakukan pembangunan mampan. Alright. Yang ketiga, berpandukan hak. Okay, seperti yang saya katakan tadi, kita mahu mewujudkan satu dunia yang inklusif untuk semua orang. Dan sebab itu, kita harus memastikan hak manusia untuk semua golongan dicapai. Hak kanak-kanak, hak wanita, hak golongan kurang upaya dan sebagainya. Okay? Dan akhir sekali adalah universal. Antara polisi paling penting dalam 17 matlamat pembangunan mampan adalah polisi Leave No One Behind. Kenapa? Kerana kita mahu semua pihak memainkan peranan masing-masing. Kanak-kanak, guru, pihak kerajaan, ibu bapa, golongan wanita, golongan lelaki, okay, golongan kurang upaya, golongan tua, golongan muda. Semuanya boleh memainkan peranan mereka. Dan itulah yang dimaksudkan dengan universal. Termasuklah kami sebagai pengangkap. Okay, pengangkap. Nanti saya akan terangkan bahawa ahli-ahli pengangkap sebenarnya memainkan peranan yang antara yang terbesar dalam 17 matlamat pembangunan mampan ini. Alright, so itulah yang dimaksudkan dengan global, transformatif, berpandukan hak dan juga universal. Okay, sekarang saya ingin menerangkan mengenai konsep matlamat pembangunan mampan. Alright. So, tadi saya sudah terangkan mengenai 17 matlamat. Okay. Sekarang saya akan masuk 5 tema, 3 isu dan juga 2 dimensi. Mungkin dia agak misteri sekarang. Apa sebenarnya 5 tema, 3 isu dan 2 dimensi? Okay, saya akan terangkan sekarang. Okay, yang pertama,
Ini merupakan 5 tema matlamat pembangunan mampan. Okay? Dan sebenarnya kesemua 17 matlamat pembangunan mampan dikategorikan mengikut 5 tema ini. Okay? Yang pertama, people, iaitu orang. Okay? Antara fokus terbesar matlamat pembangunan mampan adalah untuk mengurangkan kadar kemiskinan dan kelaparan serta memastikan kesamarataan untuk semua pihak. Okay? Itulah yang dimaksudkan dengan people ataupun orang. Yang kedua, prosperity ataupun kesejahteraan. Okay? Iaitu kita inginkan kehidupan yang sejahtera dan harmoni dengan alam sekitar dan juga dengan satu sama lain. Yang ketiga, peace, keamanan. Okay? Kita ingin mewujudkan masyarakat yang aman, adil dan inklusif untuk tujuan keamanan. Okay? Yang keempat, kerjasama. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu mengimplementasikan 17 matlamat pembangunan mampan melalui kerjasama global yang padu dan efektif. Sangat penting. Alright? Dan yang kelima, planet ataupun bumi, iaitu mengenai melindungi sumber dan iklim bumi ini untuk generasi masa depan. Seperti yang saya katakan tadi, konsep pembangunan mampan itu sendiri adalah untuk memastikan kita tidak menjejaskan generasi masa depan. Right? So ini merupakan 5 tema besar dalam matlamat pembangunan mampan. Seterusnya, 3 isu. Alright? So seperti yang kita tahu, 17 matlamat pembangunan mampan ini adalah untuk bukan menyelesaikan tapi untuk address lah these 3 issues: social, ekonomi dan persekitaran. Social membawa maksud melibatkan masyarakat dan interaksi seharian, okay, social. Ekonomi melibatkan pembangunan dan cara hidup, okay. Dan persekitaran, environment, iaitu melibatkan perlindungan bumi dan alam semula jadi. Ini merupakan 3 isu besar. Okay. Social, ekonomi, persekitaran. Okay, contohnya. Okay. Ingin saya terangkan bahawa 3 isu ini, walaupun dia 3 isu yang berbeza, tetapi ia saling berhubung kait. Okay. 3 isu ini bukanlah diasingkan, tetapi sebenarnya saling berhubung kait, seperti yang dapat dilihat melalui Venn diagram ini. Contohnya, masalah penyakit pernafasan, contohnya seperti bronkitis ataupun penyakit asma, okay, mungkin boleh berpunca daripada amalan gaya hidup yang tidak sihat, iaitu social. Alright. Mungkin juga penyakit ini berpunca daripada kemiskinan. Okay. Mereka tidak dapat mengakses kesihatan yang cukup. So ini merupakan ekonomi. Ataupun penyakit ini boleh berpunca daripada pencemaran udara, iaitu persekitaran. So melalui contoh ini, kita dapat lihat bahawa 3 isu besar ini saling berhubung kait dan bukannya diasingkan. Sama juga dengan 17 matlamat pembangunan mampan. Kesemua 17 matlamat ini saling berhubung kait. Okay? Contohnya seperti kita pengangkap. Kita tak boleh kata bahawa saya nak lakukan aktiviti untuk matlamat pembangunan yang pertama saja. Mesti akan ada matlamat yang lain yang akan saling berhubung kait. Saya akan memberi contoh sebentar lagi mengenai perkara ini. Alright? So, sekarang saya akan ke arah 2 dimensi. So, kita ada social, ekonomi dan persekitaran. Dan pada tahun 2016, alright, matlamat pembangunan mampan diperkenalkan pada tahun 2015. Pada tahun 2016, 2 dimensi diperkenalkan untuk mengukuhkan lagi 17 matlamat pembangunan mampan. Yang pertama adalah kerjasama dan yang kedua adalah keamanan. Kenapa 2 dimensi ini? Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai 17 matlamat pembangunan mampan, kita perlukan kerjasama yang kukuh antara semua pihak. Alright? Kita tidak boleh mencapainya seorang diri. Dan sebab itu, kerjasama merupakan salah satu dimensi besar dalam 17 matlamat pembangunan mampan. Dan yang kedua adalah keamanan. Okay? Seperti yang SDG nombor 16. Okay? Peace, justice and strong institution. Kita perlukan strong institution, institusi kerajaan yang kukuh untuk melaksanakan perubahan di dalam sistem perundangan agar polisi-polisi dapat dilaksanakan untuk membawa perubahan.
Kita boleh bercakap saya ingin berubah, okey, kami inginkan dunia yang lebih baik. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan polisi ataupun undang-undang yang berpatutan, sememangnya sukar untuk melakukan perubahan-perubahan ini. Alright? Okey, sekarang saya akan menerangkan mengenai sejarah matlamat pembangunan mampan. Alright? Ini merupakan satu video yang dibuat, okey, ataupun yang disediakan oleh unit Sustainable Development Goals, iaitu unit kami di Persekutuan Pengangkat Malaysia, Jawatankuasa Program Negara. Alright. Dalam video ini, anda akan belajar apa itu, bagaimana SDG bermula, dan apa yang terkandung dalam 17 Sustainable Development Goals untuk matlamat pembangunan mampan merupakan 17 matlamat yang telah disetujui oleh semua negara ahli dalam pertubuhan bangsa-bangsa besar ataupun United Nations melalui kerangka Agenda for Sustainable Development. 17 matlamat telah dikenalkan dan tujuan mewujudkan dunia yang lebih baik untuk semua dalam 2030. Jadi, bagaimana SDG bermula? Pada tahun 1962, Earth Summit telah berlangsung di Rio de Janeiro, Brazil. Sebanyak 178 negara telah menerima dokumen Agenda 21, iaitu perancangan untuk membina kerjasama global untuk pembangunan mampan. Millennium Summit pada tahun 2000 di New York pula telah membawa kepada semua negara menerima deklarasi Millennium Declaration yang telah membawa kepada perancaran 8 Millennium Development Goals yang bertujuan membasmi kemiskinan jelang 2015. Seterusnya, persidangan Rio Plus 20 di Brazil telah membawa kepada semua negara ahli dalam pertubuhan bangsa-bangsa besar menerima dokumen The Future U1. Selanjutnya, satu proses telah dilancarkan untuk membangunkan satu set matlamat pembangunan mampan. Proses ini telah membawa kepada penubuhan pasukan pelaksana terbuka pada tahun 2013. Hasil usaha mereka, dokumen 2030 Agenda for Sustainable Development berjaya dibentangkan pada UN Sustainable Development Summit di New York 2015. Dengan tujuan mewujudkan dunia yang lebih baik seperti dengan membasmi kemiskinan, mengurangkan ketidaksamarasaan, serta menangani perubahan iklim. Inilah 17 matlamat pembangunan mampan yang dikenalkan pertubuhan bangsa-bangsa besar sejak tahun UN High Level Political Forum Sustainable Development diadakan untuk membincangkan prestasi semua negara di peringkat global dalam usaha mewujudkan dunia yang lebih baik. Video ini dibawakan kepada anda oleh unit Sustainable Development Goals Persekutuan Pengangkat Malaysia. Alright, so itu merupakan serba sedikit mengenai sejarah matlamat pembangunan mampan. Alright, sekiranya tidak jelas di video tadi, saya akan menerangkan sedikit lagi. So, matlamat pembangunan mampan sebenarnya bermula sejak 1992 lagi. Okay, Earth Summit 1992, di mana perancangan telah bermula sebenarnya di antara negara-negara ahli untuk bekerjasama secara global untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Okay. Dan seterusnya pada tahun 2000, okay, di Millennium Summit, 8 Millennium Development Goals, okay, telah diperkenalkan. Okay, dan 8 Millennium Development Goals pada tahun tersebut, 2000 sehingga 2015 sebenarnya, adalah untuk membasmi kemiskinan. Okay. Dan akhirnya, apabila 2015 itu semakin hampir, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sedar bahawa mereka perlukan perancangan untuk meneruskan 8 Millennium Development Goals ini. Alright. Dan sebab itu, di persidangan Rio Plus 20 Brazil 2012, satu perancangan telah bermula untuk membina satu set matlamat pembangunan mampan. Dan setelah pasukan pelaksana terbuka bekerjasama, akhirnya pada tahun 2015 di UN Sustainable Development Summit, maka terhasillah 2030 Agenda for Sustainable Development, di mana 17 matlamat pembangunan mampan diperkenalkan.
Alright. So itu merupakan serba sedikit sejarah mengenai matlamat pembangunan mampan. Okay. So dengan itu berakhirlah bahagian satu mengenai matlamat pembangunan mampan. Sekarang kita akan masuk bahagian dua mengenai hubung kait pengangkap dan matlamat pembangunan mampan. Alright. So sebenarnya apa kaitan pengangkap dengan matlamat pembangunan mampan? Mengapa pengangkap perlu tahu mengenai matlamat pembangunan mampan? Okay. Bukankah pengangkap sebenarnya untuk mendapat lencana, okay, untuk pergi berkhemah, okay, membawa unggun api dan sebagainya. Apa kaitan pengangkap dengan matlamat pembangunan mampan? Alright. Sebenarnya sangat-sangat berhubung kait. Alright. Sangat. Okay. Seperti yang kita tahu, matlamat pembangunan mampan mempunyai 3 isu dan 2 dimensi. Sosial, ekonomi, persekitaran dengan 2 dimensi iaitu kerjasama dan keamanan. Right. Sekarang saya akan memberi satu contoh bagaimana skim lencana Kelana itu sendiri mempunyai kaitan dengan perkara ini. Alright. Okay, sebagai contoh, lencana perkhidmatan iaitu antara lencana wajib di dalam Kelana. Okay, kita mempunyai bahagian A, B, C dan D. Alright. Sebagai contoh bahagian A iaitu bantu mula iaitu antara yang wajib. Alright. Kita lihat dalam skim. Alright. Calon dikehendaki mengikut latihan atau kursus yang diakui oleh mana-mana persatuan ataupun pegawai perubatan bertauliah untuk pertolongan cemas. Alright, bantu mulalah pertolongan cemas. Alright, itu secara kasar. Saya rasa ada sesi pun mengenai lencana perkhidmatan ni. Alright, tetapi tidak mengapa. Okay, bahagian B, kebajikan am iaitu mengajukan satu projek perkhidmatan masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat. Alright. Bahagian C, pemelihara alam sekitar iaitu untuk menentukan projek kempen pemeliharaan alam sekitar untuk dalam tempoh 3 bulan. Okay. Dan akhirnya kebajikan iaitu menjalankan projek bantuan kepada mangsa bencana alam, okay, ataupun projek anak angkat kru pengangkat Kelana dan menderma darah seminimum 3 kali. Okay. So secara kasar ini merupakan lencana perkhidmatan dalam skim Kelana. Right. Kita lihat semula perkara ini. Okay. Apabila kita kata bantu mula, apakah sebenarnya yang kita ingin lakukan untuk belajar mengenai bantu mula? Kita ingin ahli Kelana kita cekap, okay, dengan melihatkan tahap tertinggi dalam melaksanakan perkhidmatan. Okay. Kita dapat lihat melalui kebajikan am bahawa kita perlu mengajukan satu projek perkhidmatan masyarakat yang melibatkan masyarakat setempat. Itu sebenarnya dah sosial. Right? Kerana kita berhubung dan memberi contribution kepada masyarakat setempat. Alright. Seterusnya melalui kebajikan dan projek-projek dan sebagainya, kita juga menyumbang kepada faktor ekonomi. Right? Kerana kita ingin melakukan perubahan, okay, dari segi pembangunan. Seterusnya dari bahagian C, pemelihara alam sekitar, kita sudah ada persekitaran. Right? Dan kerjasama juga ada kerana kita juga melibatkan masyarakat setempat. Kita dapat lihat kerjasama antara pengangkap dengan masyarakat setempat dan akhirnya semua perkara yang kita lakukan adalah untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, okay? Untuk berkhidmat, okay? Dan melalui perkhidmatan kita dapat mewujudkan keamanan. So sebenarnya apa yang diterapkan melalui matlamat pembangunan mampan sebenarnya dah ada dalam skim-skim pengangkap kita, okay? Ataupun dalam contoh ini skim latihan pengangkap Kelana. Alright. So kita lihat semula bahagian A, bantu mula. Secara kasar kita sudah dapat lihat bahawa kita sudah ada SDGs nombor 3, Good Health and Wellbeing, dan juga SDG nombor 4, Quality Education. Okay. Seterusnya bahagian B, kebajikan am. Kita dapat lihat melalui projek kebajikan am kita sudah memberi contribution kepada SDG 11, Sustainable Cities and Communities, right? Dan juga Partnership for the Goals. Okay. Pemelihara alam sekitar sememangnya ataupun semestinya kalau kita cakap mengenai alam sekitar, SDG nombor 13, 14 dan 15 masuk. Alright, dan kebajikan bergantung kepada projek kita ataupun apa yang kita ingin lakukan. Sebenarnya setiap 17 matlamat ini boleh berhubung kait. Alright, so itulah maksud saya tadi mengenai universal. Alright, kerana apabila kita melakukan satu projek, dia bukanlah khasnya untuk
memberi contribution kepada satu matlamat saja, tetapi matlamat-matlamat lain juga termasuk ataupun boleh berhubung kait. Alright? Dan sama juga, bukan sahaja skim kelana, tapi skim pengangkap kanak-kanak, muda dan remaja. Sememangnya, SDGs berkaitan sangat dengan lencana-lencana ini. Dan pengintegrasian matlamat pembangunan mampan dengan skim lencana pengangkap di Persekutuan Pengangkap Malaysia sedang dilakukan oleh pasukan kami, okay, Unit Sustainable Development Goals. Alright? Okay. Sekarang yang kita sudah nampak serba sedikit mengenai skim lencana pengangkap dengan matlamat pembangunan mampan, di sini saya ingin kembali kepada asas pengangkap. Apa sebenarnya misi pengangkap itu sendiri? Alright? Di sini kita dapat lihat bahawa the mission of scouting is to contribute to the education of young people through a value system based on the Scout Promise and Law to help build a better world where people are self-fulfilled as individuals and play a constructive role in the society. Kita dapat lihat, nombor satu, yang pertama, to help build a better world. Dan yang kedua, play a constructive role in the society. Misi pengangkap itu sendiri adalah untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Sama juga dengan matlamat pembangunan mampan untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Dan memang di pengangkap mempunyai peranan yang besar kerana di dalam misi pengangkap itu sendiri kita ingin memainkan peranan yang besar, yang konstruktif dalam masyarakat kita. Dan inilah yang diperlukan untuk mencapai 17 matlamat pembangunan mampan. Okey. Seterusnya, pengangkap merupakan landasan pendidikan bukan formal yang terbesar di dunia. Kita ada lebih daripada 50 juta ahli aktif, okey, di seluruh dunia dengan berjuta-juta jam, okey, dan pelbagai projek yang dilaksanakan. Sejak dahulu lagi, jauh sebelum 2015, perkara-perkara yang kita lakukan sebenarnya menyumbang kepada dunia yang lebih baik. Alright? Dan dengan memasukkan 17 matlamat pembangunan mampan, kita lebih fokus, kita nampak dengan lebih jelas bagaimana apa yang kita lakukan memberi ataupun menyumbang kepada misi 17 matlamat pembangunan mampan ini. Alright? Okay. Sama juga antara priority strategik pengangkap, okay, youth engagement, educational methods, social impact. Kita nampak di situ, take an active part in the movement and in their communities. Provide a non-formal learning environment. Okay, every scout should be involved in community service, contribute to the communities and become leaders of positive change. Pengangkap ingin menghasilkan pemimpin yang mampu melakukan perubahan positif di dalam masyarakat. Dan pemimpin-pemimpin inilah yang diperlukan untuk mencapai 17 matlamat pembangunan mampan. Okay, mengapa? Kerana dunia pada hari ini sedang melihatkan generasi orang muda yang terbesar di dunia. Okay? Dan kita ada lebih daripada 50 juta ahli di dalam pengangkap. Sebab itulah pengangkap sebenarnya dilihat sebagai penggerak, peneraju, okay, dan pemimpin dalam pergerakan untuk mencapai 17 matlamat pembangunan mampan ini. Okay? Jadi, bagaimanakah kita dapat menyelarikan, okay, ataupun menyumbang kepada 17 matlamat pembangunan mampan ini? Yang pertama, align the youth program with the SDGs. Okay? Mengintegrasikan program kita ataupun skim pengangkap kita dengan matlamat pembangunan mampan. Nah, perkara ini sebenarnya sedang dilakukan oleh Unit Sustainable Development Goals di dalam Jawatan Kuasa Program Negara. Dan yang kedua, implement the Better World Framework. Okay, kerangka Better World Framework. Okay, saya rasa ramai yang telah dengar mengenai Better World Framework, tetapi tidak mengapa, saya akan memperkenalkannya. Alright? So, apakah itu Better World Framework? Okay, kerangka Better World Framework. So, Better World Framework merupakan satu inisiatif yang menyelarikan semua program dalam kepengangkapan yang berfokus kepada perkembangan komuniti. Alright? So, it was conceptualized pada tahun 2015. Okay, mengintegrasikan semua program. Kenapa semua program? Okay, nanti saya akan memperkenalkan program-program di bawah Better World Framework. Tetapi maksud mengintegrasikan semua program di sini adalah kerana terdapat antara program-program di dalam Better World Framework yang sebenarnya telah diperkenalkan sebelum 2015 lagi. Right? Yang ketiga,
mempromosikan penglibatan generasi belia dalam pembangunan komuniti. Seperti yang saya katakan tadi, kita pengangkap adalah untuk menyumbang ke arah dunia yang lebih baik melalui komuniti. Dan melalui Better World Framework ini, kita mempromosikan dengan lebih lagi penglibatan generasi belia ataupun belia melalui pengangkap dalam pembangunan komuniti. Dan yang keempat, ia kini diselarikan dengan Sustainable Development Goals. Okey, kenapa ia diselarikan? Kerangka Better World Framework merupakan kerangka pengangkap untuk mencapai matlamat pembangunan mampan ini. Alright? So ini merupakan antara program di bawah Better World Framework. Kita ada SWA, Scouts of the World Award. Kita ada Dialogue for Peace. Kita ada Petri Monito. Kita ada Messengers of Peace. Kita ada He for She. Dan pada tahun ini diperkenalkan Earth Tribe. Okay, di bawah Earth Tribe kita ada 3 lencana, iaitu Champions for Nature, Titanus Plastic Challenge dan juga Scouts Go Solar. Alright? So saya faham bahawa kita akan ada sesi pada masa depan mengenai Better World Framework. So saya tidak akan masuk dengan mendalam mengenai program-program ini. Tetapi SWA merupakan inisiatif untuk pengangkap menyumbang kepada pembangunan, keamanan dan alam sekitar. Dialogue for Peace adalah untuk menggalakkan para pengangkap untuk mengamalkan mengamalkan budaya berdialog, okay, untuk menyelesaikan masalah. Petri Monito merupakan landasan untuk ahli pengangkap kita menyumbang ke arah melindungi, okay, warisan dunia. Messengers of Peace saya rasa ramai yang tahu, so saya tidak perlu explain banyak, tetapi kita ingin satu budaya keamanan, okay, yang disebarkan melalui pengangkap. He for She adalah mengenai kesamarataan jantina, dan Earth Tribe menggantikan World Scout Environment Program, iaitu mengenai alam sekitar. Alright, so ini merupakan 6 program di bawah Better World Framework. Dan selain Better World Framework ini, kita juga ada program yang disokong oleh WASM, iaitu Yunga, right? Dan di bawah Yunga ada banyak lencana yang mampu mencapai 17 matlamat pembangunan mampan ini. Alright? So, bagaimana pengintegrasian BWF dan matlamat pembangunan mampan SDGs? Alright? Di sinilah Scouts for SDGs masuk. Alright. Scouts for SDGs merupakan inisiatif yang dilancarkan untuk menyelarikan SDGs dengan program di bawah Better World Framework. So kita ada matlamat pembangunan mampan yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita ada Better World Framework yang diperkenalkan oleh WASM untuk mampu mempromosikan matlamat pembangunan mampan. So, jambatan untuk mengintegrasikan keduanya adalah Scouts for SDGs. Alright? Dan di bawah Scouts for SDGs, kita ingin memberi fokus kepada 3 perkara. Inspire, Enable and Deliver. Yang pertama, Inspire. Kita ingin memberikan inspirasi kepada belia untuk menjadi masyarakat yang aktif untuk melakukan perubahan dalam mewujudkan dunia yang lebih baik. Yang kedua, Enable. Kita ingin pengangkap menjadi landasan yang menyediakan ataupun memberi kuasa kepada anak-anak muda kita untuk menyumbang ke arah pembangunan mampan, alright, melalui pendidikan tidak formal dan sebagainya. Dan yang ketiga, Deliver, iaitu melaksanakan program-program BWF itu sendiri. Okay, Inspire, Enable and Deliver. Dan sekarang saya akan memberi contoh di bawah inisiatif Scouts of the World Award. Okay. Melalui 2 contoh ini, saya rasa anda semua akan lebih faham apa yang dimaksudkan dengan Inspire, Enable and Deliver. Alright. So yang pertama sekali merupakan contoh yang dilakukan oleh pengangkap Kuala Lumpur itu sendiri. Alright. So ini merupakan projek SWA mereka dan mereka telah diberi anugerah SWA pada tahun lepas. Alright.
Alright, so ini merupakan projek Walk Side by Rovers project yang dilakukan. Right, yang kedua contoh yang ingin saya tunjukkan adalah Wash project di Taman Ekorimba Jerangkang. Alright, so boleh lihat projek SWA mereka. When I was here, there's like no toilet or there's convenience in terms of like having toilet for change, toilet washing and changing. But now, there's the toilet now that I felt that it gives you a lot of convenience. And my friends, especially for the girls, and they want to have a changing room or washing really there. I think it gives a lot of convenience. Yeah, I thought that it's very good that the guys are doing this for everyone here that comes to camp and it gives a lot of convenience for everyone. Yeah. The Wash project, make it happen. Alright, so ini merupakan dua contoh projek SWA yang dilakukan. Yang pertama adalah Walk Side by Rovers project, yang kedua adalah Wash project. So melalui projek ini kita dapat lihat bahawa apabila kita lihat video mereka, apabila mereka masuk surat khabar dan sebagainya, ia sebenarnya memberi inspirasi, okay? Inspire. Kita memberi inspirasi kepada orang ramai untuk turut serta memberi ataupun menyumbang ke arah mewujudkan dunia yang lebih baik. Kita memberi inspirasi kepada pengangkat-pengangkat yang lain untuk turut serta, okay, ke arah ini.
Dan sebenarnya kita tidak perlu pun masuk surat khabar, masuk TV dan sebagainya. Okay? Antara benda mudah yang kita boleh lakukan adalah untuk memuat naik berita kita di dalam scout.org. Dan saya rasa perkara ini akan diterangkan dengan lebih lanjut jika ada pada masa depan mengenai dalam sesi Messengers of Peace. Tetapi sebenarnya dengan menggunakan platform scout.org ini, sebenarnya kita memberi inspirasi kepada ramai orang, mengenai aktiviti-aktiviti pengangkat. Seterusnya, enable. Seperti yang kita lihat tadi melalui dua contoh, pengangkap sebenarnya menjadi satu landasan untuk membolehkan para pengangkap menyumbang dengan lebih besar lagi ke arah matlamat pembangunan mampan. Dan yang ketiga, deliver. Kita memberi peluang kepada mereka untuk mengimplementasikan projek-projek mereka, dan ini merupakan platform untuk mereka mendapat pendidikan mengenai matlamat pembangunan mampan. Alright, so ini merupakan 3 fokus: inspire, enable dan deliver. Okay, dan sebenarnya semua projek di bawah BWF sebenarnya berkait rapat ataupun diselarikan dengan matlamat pembangunan mampan. Baiklah, sekarang saya akan masuk sedikit mengenai hubung kait scouting methods, kaedah kepengangkapan dan matlamat pembangunan mampan. Saya rasa untuk kerana ini lebih mungkin pemimpin pengangkap yang ada mungkin boleh relate dengan lebih mendalam mengenai perkara ini, tetapi ini merupakan kaedah kepengangkapan, the scouting methods. Jadi sebenarnya ramai yang risau apabila matlamat pembangunan mampan dan Better World Framework diperkenalkan. Mereka merasakan bahawa Better World Framework dan SDGs akan menggantikan pengangkap secara keseluruhan. Sebenarnya bukan. Better World Framework, program MOP, SWA dan sebagainya tidak diperkenalkan untuk menggantikan apa-apa pun. Sebenarnya kita hanya menyelarikan saja apa yang kita lakukan dengan matlamat pembangunan mampan. Dan sebenarnya banyak perkara di dalam Better World Framework sebenarnya saling berkaitan dan diselarikan dengan scouting methods itu sendiri. Right? Contohnya, learning by doing. Kita sedang membina kemahiran dan pengetahuan untuk para pengangkap menyumbang dengan lebih banyak ke arah dunia yang lebih baik. Personal progression. Ini akan lebih mendalam di bahagian 3, tapi sebenarnya Better World Framework dan matlamat pembangunan mampan membina kompetensi ataupun kebolehan para pengangkap untuk pembangunan mampan. Team system, seperti yang saya katakan tadi melalui SDGs 17 dan sebagainya, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, kita perlukan kerjasama. Alright? Adult support. Scouting is a movement for young people supported by adults. Walaupun kita inginkan orang muda menjadi peneraju dan penggerak, sebenarnya sokongan orang dewasa dan pemimpin sangat diperlukan. Dan perkara ini juga turut diterapkan di bawah Better World Framework dan Sustainable Development Goals. Symbolic Framework. Better World Framework itu sendiri merupakan framework. Alright? Nature. Persekitaran merupakan antara 3 isu terbesar dalam matlamat pembangunan mampan. Alright? Community involvement. Melalui misi pengangkap itu sendiri dan juga Sustainable Development Goals, kita ingin pengangkap menyumbang dengan lebih banyak ke dalam komuniti, dan ini melibatkan kerjasama dengan masyarakat setempat dan sebagainya. Right? So di situ community involvement is there. Dan akhir sekali, promise and law. Undang-undang pengangkap dan persetiaan pengangkap menjadi teras untuk para pengangkap mewujudkan dunia yang lebih baik ke arah matlamat pembangunan mampan. So it's all there. It's actually very related. Alright? So sekarang saya akan masuk bahagian 3, pendidikan untuk matlamat untuk pembangunan mampan. Kita tidak harus lupa bahawa pengangkap merupakan landasan pendidikan. Walaupun program-program kita diselarikan ke arah matlamat pembangunan mampan, 17 matlamat itu sendiri bukan fokus pengangkap. Fokus pengangkap adalah untuk menjadi landasan pendidikan. Dan yang penting sekali melalui pendidikan adalah nilai-nilai yang tersebar melalui pendidikan itu sendiri. Dan disitulah kompetensi untuk pembangunan mampan, ataupun the core competencies for sustainable development ada. Kita ada 8 yang diperkenalkan oleh UNESCO.
pemikiran sistematik, jangkaan, norma refleksi, pemikiran strategik, kolaborasi, pemikiran kritis, kesedaran diri dan penyelesaian masalah integrasi. Alright, saya akan masuk dengan serba sedikit saja, tidak mendalam. Alright, so pemikiran sistematik, okay, iaitu keupayaan mengenali serta memahami hubungan, alright, sistematik, hubungan, okay, serta menangani ketidakpastian. Right? Jangkaan iaitu untuk menilai beberapa masa depan yang mungkin possible, yang berupaya probable, yang diingini desirable. Alright? Norma refleksi, keupayaan memahami serta mencerminkan norma dan nilai yang menjadi asas tindakan seseorang. So sebagai seorang yang mampu menjadi warga aktif ataupun masyarakat yang global, kita perlu memahami sebab seseorang melakukan sesuatu perkara. Alright? Dan pemikiran strategik, keupayaan untuk mengembangkan serta mengimplementasikan tindakan yang meningkatkan kemampanan di peringkat tempatan dan luar. Okay, basically menyusun strategi lah. Kita boleh merancang dan berfikir secara strategik. Alright. Kolaborasi, okay, sangat jelas mengenai kerjasama, alright, serta untuk memudahcarakan penyelesaian masalah secara bersama serta mempunyai empati, alright, memahami perasaan orang lain. Pemikiran kritis, critical thinking, sangat penting untuk dunia pada hari ini, alright. Kesedaran diri, okay, kebolehan untuk menilai diri sendiri, tindakan sendiri serta menangani perasaan dan keinginan sendiri, alright. Dan akhir sekali, penyelesaian masalah berintegrasi. Biasanya kita kita selalu dengar penyelesaian masalah, problem solving. Tetapi di sini dia ada penyelesaian masalah berintegrasi. Kenapa? Sebab apabila kita menyelesaikan masalah untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, kita akan mengintegrasikan 7 kompetensi di atas yang lain bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alright? So ini merupakan 8 kompetensi untuk pembangunan mampan. Sekarang, okay, apabila kita fikir balik aktiviti-aktiviti pengangkap yang kita lakukan, contohnya, di sini ada beberapa contoh. Hari Pengasas, Korobori tahun lepas, perkhemahan PKK, okay, inisiatif perisai muka untuk perisai negara dan sebagainya. Sebenarnya, perkara-perkara ataupun program yang kita lakukan sebenarnya membina 8 kompetensi tersebut. Alright? Cumanya ia tidak ditekankan ataupun kita tidak sedar tentang perkara tersebut. Sebenarnya sudah lama skim-skim pengangkap, program-program pengangkap, perkhemahan, jota-joti, alright, rover mood dan sebagainya sebenarnya sedang membina kompetensi dan kemahiran yang kita ada. Alright, dan kita sebagai ahli pengangkat kelana ataupun pemimpin sepatutnya harus menekankan kompetensi ini. Okay. Oh, dua tim. Pardon? Go ahead. Oh, okay. So ini merupakan kompetensi yang perlu ditekankan. Okay. Sebagai pengangkat kelana, adakah kita mengamalkan 8 kompetensi tersebut dalam perkhidmatan kita? Sebagai pemimpin, adakah kita memastikan ahli-ahli pengangkap kita mempraktikkan kompetensi-kompetensi tersebut? Alright? So ini merupakan secara kasar kompetensi yang perlu diterapkan untuk membolehkan ahli pengangkap kita ke arah mewujudkan dunia yang lebih baik. So, saya merupakan koordinator kebangsaan Sustainable Development Goals, alright. Dan tugas kami di Jawatan Kuasa Program Negara adalah untuk menyelarikan skim pengangkap kita dengan matlamat pembangunan mampan. Jadi, sekiranya anda ada soalan ataupun berminat dengan kerja-kerja kami, bolehlah hubungi saya dan untuk berbincang dengan lebih lanjut. So, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya akan membuka ruang sekarang untuk soalan. Okay. Adakah any one of you have any questions?
Jika tak nak type, boleh tanya secara berterusan juga. You can end the share of the screen, Clarence. Okay. Yeah. Okay, hold on ya. Alright. So does anyone have any questions, or is there anything that they don't understand? Clarence, Yes? can you hear me? Pardon? Can you hear me? Yes, but very vaguely. But it's okay. Okay, then I think I'm outside. Okay, sure. Right, sementara menunggu soalan, unit sustainable, I just talk a bit about unit sustainable development goals. So, unit sustainable development goals bermula sejak tahun lepas lagi, dan saya juga bermula dengan kerja-kerja sustainable development goals sejak tahun lepas. Alright, so I'll try to answer your questions, okay, if I'm able to. Panjang dia tulis tu.